قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama bertemu pada malam ini di dalam rumah Allah, bersama-sama kita berkongsi ilmu, sama-sama kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kitab Tajzib Atrafil Hadis jilid yang pertama. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-14, pada huruf masih lagi pada huruf alif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi'ayyihinna bada'ta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un, subhanallahi wa bihamdillahi, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi'ayyihinna bada'ta. Rawahu Ahmad an Samirah bin Jundub. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ahabul kalami ila Allah, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam di sisi Allah itu ada empat ucapan ini, yaitulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah satu, walhamdulillah dua, wa la ilaha illallah tiga, wallahu akbar empat. Keempat-empat ini semuanya adalah sebaik-baik kalam di sisi Allah. Kalam manusia ni banyak. Kalam yang sembang tentang dunia, kan? Kalam yang sembang tentang macam-macam, kan? Macam-macam bidang, macam-macam bahagian, kan? Ada macam-macam jenis percakapan di dunia ini. Tetapi sebaik-baik ucapan adalah inilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar empat. Ini kita selalu sebut, kan? Kita ni selalu baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dan la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis kata, kan, afdalul zikri la ilaha illallah, ataupun fa'lam annahu la ilaha illallah. Di antara keempat-empat sirah ini, yang mana-mana kata musannif, di antara keempat-empat sirah ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, yang mana-mana pun tak mengapa didahulukan. La yadurruka bi'ayyihinna bada'ta, sama ada kita mula dengan la ilaha illallah dulu ke, subhanallah dulu ke, Allahu akbar dulu ke, kemudian ke, yang mana awal yang mana kemudian, boleh, tidak menjadi kesalahan. Sebab itu adalah benda yang sunat, ya. Kalau wajib anda lah kena buat yang ni dulu, ya. Tapi benda yang sunat ini tidak apa kita buat dulu yang mana lah. Kalau kita nak la ilaha illallah dulu pun boleh. Biasanya kita subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, last sekali la ilaha illallah pun boleh.
Janji apa? Kita selalu buat benda tu lah. Amalan yang kita buat itu berterusan, insya-Allah kan. Kemudian hadis seterusnya, ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukram. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun. Rawahul Baihaqi an Umar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu buyutikum, sebaik-baik ataupun seelok-elok, sekasih-kasih rumah di sisi Allah ialah rumah baitun fihi yatimun, rumah yang ada di dalamnya anak yatim. Maksudnya di sini dia menggalakkan kita supaya telah jaga anak yatim. Kalau kita ada rezeki yang lebih bersemua kan, ambil kan anak yatim ke apa kan, ya. Belah ke apa kan, ataupun kita bagi sumbangan kepada rumah anak yatim. Ataupun kalau tak ada siapa-siapa yang nak jaga dia, kita jaga anak yatim itu, pahalanya berlipat kali ganda. Rezeki kita bertambah, umur kita panjang kan? Macam-macam ada main. Sebab kita jaga anak yatim. Tambah lebih-lebih lagi kalau anak yatim itu ada bersangkut dengan kita, anak menakan kita ke, ni kan, adik ipar ke, apa-apa sajalah, lebih-lebih lagi lah yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita kan, ada kaitan dengan kita. Setengah tu pergi ambil hak jauh dulu, yang kata anak makan ke, adik ipar ni berambut hak tak ni, jaga kan. Pergi cari hak yang asing, hak ni lagi. Dia tak tahu yang mana yang lebih utama kan. Kalau tak ada dah semua anak makan, adik ipar semualah. Dah orang kata senang lah, habis lah, barulah pergi cari yang lain lah. Nanti yang tidak mempunyai hubungan kaum kerabat dengan kita. Tapi kalau kita bela anak yatim ini, banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah anak yatim. Nabi di dalam kandungan lagi, ayah dia telah meninggal dunia. Lahir-lahir pula umur 6 tahun. Mak dia bawa pergi dengan ni. Dia tengok ayah dia kan, lahir mak dia pun mati di abuah. Mak tak ada, pak pun tak ada, anak yatim. Sebab itulah Nabi kata, jaga anak yatim ni banyak manfaatnya, banyak ganjarannya. Kadang kita tengok, awak susah ni nak dapat rezeki apa semua kan, cuba bela anak yatim. Ataupun kita sedekah lah pusat anak yatim kan. Sekarang ni banyak pusat anak yatim. Kita bagi sumbangan ke apa kan, boleh macam-macam cara kan. Kita dapatlah faedah manfaatnya. Kalau tak di dunia pun, di akhirat nanti pasti akan dapat. Anak yatim yang dipermuliakan dia. Tambahan pula, kalau anak yatim tu sendiri ada harta, kena uruskan hartanya. Kalau kita orang yang uruskan harta anak yatim tu, kena bertanggungjawab atas hartanya. Jangan kita kata, ni harta dia ada kebun, ada cek ni, bendang pun ada, semua ada lah, harta sikit. Kita buat dia tipu semua tu, tak ubah nama kita ke apa kan. Ada agak tu. Kalau kita ni, ini yang kuno ghaniyan, kalau kamu itu kaya, tidak boleh makan antara anak yatim. Kalau dia tu yang jaga tu pun miskin semua, boleh makan sekadarnya sahaja, tak ada lebih, sekat untuk keperluan je lah.
kena jaga betul lah kalau yang menguruskan harta anak yatim. Kalau dia ada harta, kalau tak ada pun tak apalah, kita jaga semua bela, bagi mengaji kan, habis mengaji apa semua ikutlah, kita dapat manfaat pahala ganjaran yang amat besar. Maksudnya muliakan anak yatim. Jangan kita buat hina pula ada anak yatim kan. Ni pa tak ada, mak pun tak ada, pak tak ada, semua tak ada. Pergi mampu ke apa kan? Pergi cari orang lain lah, cari usaha aku je. Pak menekan katanya tu kan. Aku pun susah kan. Pergilah cari tahu mana ke, tik sedekah ke apa, pergi jalan ke. Macam-macam dah kata tak boleh. Bahkan Nabi sendiri anak yatim dia dijaga oleh, mula-mula datuknya Abdul Muttalib meninggal, kemudian diambil alih oleh bapa saudaranya Abu Talib. Sampailah Abu Talib tu mati. Nah, sekali tak masuk Islam juga Abu Talib tu yang sedih sendiri kan. Jaga dia. Tapi Abu Talib ni walaupun dia anak ramai, susah jugalah. Sejak kata bela Nabi Muhammad ni, rezeki dia semakin bertambah. Unta bela pun kata ni lah, membiak apa semua tu. Kena apa? Harta semakin bertambah, ada berkat dia. Dulu kau makan kata susah kan. Tak tahu orang dulu makan pokok roti kan. Roti mungkin dia potong sikit tu, sebiji tu, kerat, cubit orang sikit. Sehari makan sekali ke ni. Tapi bila ada Nabi Muhammad tu, semua boleh kata kenyang. Cukup lah, anak 10 orang kot. Tak ingat dah. Susah lah juga. Tapi sejak ada Nabi Muhammad tu, rezeki dah bertambah. Sebab berkat dah bela anak yatim. Tu, inilah faedah fadilah, kemuliaan kita menjaga anak yatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu ta'ala 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu ta'ala 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ahabballahu ta'ala 'abdan, Allah Ta'ala kasih akan seorang hamba itu yang mana samhan iza ba'a, bermudah ketika berjual beli. Nak jual beli itu janganlah kita, kadang ada benda kena tengok juga kan. Jangan kita payahkan lah berjual beli itu. Permudahkan. Wasamhan idza ishtara, dan bermudah ketika membayar hutang. Wasamhan idza ba'a ni ketika berjual. Wasamhan idza ishtara ketika membeli. Ketika kita menjual pun kita mudah-mudahkan. Jangan susah. Nak bayar ni, kalau kita boleh murahkan harga, kalau kita boleh runding, bolehlah. Kalau tak pun kita patut-patutlah kan. Jangan kita susahkan jual beli. Macam nak jual rumah ke apa lah, ada cukup syarat apa semua, dululah cepat kan. Kata ni, kata kena ada surat ni macam-macam lah, susah kan. Tapi kadang perlu juga benda tu, ikutlah. Kadang orang panggil apa tu,
Proses biokurasi kan. Proses nak dapat satu benda tu dia kadang susah apa semua. Kalau kita boleh permudahkan. Wasamhan idza ishtara, dan mempermudah ketika membeli. Wasamhan idza qada, dan bermudah ketika membayar hutang, dan begitu juga mempermudah ketika meminta hutang. Kalau kita nak hutang dekat orang pun, kita mempermudahkan nak bayar dia. Cukup masa bayarlah. Jangan kita orang puluh nak mai cari rumah kat mana ni. Kata hari bulan ni, kata dah sebulan, hujung bulan nak bayar kan. Kata masuk gaji. Kata ni tak nampak muka pun. Nah, awak lari pula. Dah tahu kata tarikh tu. Sebab tu kalau nak hutang tu setengah tu kena tulis. Catat kan. Kita hutang tu setengah tu kena ambil saksi apa semua kan. Bagi hutang yang ni lah. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Apabila kamu nak berhutang suatu tu pada masa yang tertentu, disunatkan kita tulis dan disertakan dengan dua orang saksi yang adil. Saksi tu pula jangan ambil orang ikut dan kata hak naik motor kata dengan tapi kita main sat sewa kan, jadi saksi ni hutang ni Allah dia pun kan tak semayang apa semua yang jadi saksi hutang. Lagi popo semua lesak kan, habis tengok sama lah orang tu. Itu ketika nak meminta hutang, nak bayar hutang pun sama. Ni kita pemudahkan, kita sendiri pergi bagi kata ni hutang yang hari tu. Jangan dia sampai inilah teruk sampai nak kena report polis. Kata dia ni hutang, aku tak mau bayar ni. Duit lu ada apa semua kan, nampak senang kan. Kereta, batu dia kata rumah tu, sofa semua tukar baru, TV macam-macam dah beli kan, tapi hutang tak banyak juga. Handset tukar kan, setiap tahun kan 16 kali kan. Hak tu boleh pula dah beli, tapi hutang orang dah kata tak apalah nanti lambat kan, kawan kan, kawan rapat pula kata tak apalah nanti jumpa pagi kan. Ataupun dia kata abang gapo kan, adik-adik kita, kadang tu boleh jadi kita bergaduh juga. Hak yang jadi kawan tu duk bagi pinjam semua, apalah kawanku kan, nanti jumpa nanti lambat-lambat sikit lah kali dulu kan. Tengok dah kali hak tu yang jadi bergaduh macam-macam kan. Sebab tidak ni pemudah nak bayar hutang semua. Kita sendiri ya, kata ni aku dah hutang kan, tulis, ingat itu orang yang bagus. Kalau kita bagi hutang kat dia sekali kan, lepas tu dia tak mau bayar lah hutang kita biar lah halal, tak tahu dia buat macam mana. Sekali tu lah kita bagi, lepas tu kalau dia minta hutang tak bayar lah. Sekali tu kan yang kita bagi pula pinjam, dah dia tak bayar kan, lepas tu nak pinjam lagi bagi. Tengah orang ada juga macam tu, dah hutang hak lama kan, tak bayar, nak hutang lagi. Buat kesian, buat macam serta tu lah, Geramdi tu kan. Bahak pinjam gandum tu kan, dia kata hari mau pinjam gandum, yang hari tu tak bayar lagi. Kamu ni buat semua kan, pemalas semua, unta di malam pasir tak nak malas macam kamu. Lepas tu pinjam hutang hak lepas tak bayar lagi. Lepas tu dia kata pula kalau nak bayar kena 2 kali kan, 2 jumpa. 2 jumpa tu tak boleh lagi, kau tu riba kan. Tapi nampak situ dah
Dah kata adik-beradik ini kan tiap-tiap hari pergi minta, dia tak ada benda nak makan ke Baitul Ratu. Itu pun sama. Tidak samahan fi idza qada kan. Nak minta sesuatu, nak hutang, nak pinjam tu, yang tu pinjam saja banyak tak, tu lagi teruk. Begitu juga ketika meminta hutang, membayar hutang dan minta hutang. Tapi kalau hak Islam tu tak ada lah riba apa semua. Kalau yang hutang ailung ke apa semua tu lagi teruk sangat. Dia ada bunga dia pun semua. Berapa persen tau. Kadang pinjam kata apa? Peratus lah. Naik sampai 1,000 lebih kan. Langsung ni. Setahun pun semua tu. Tengok. Sama juga pinjaman-pinjaman yang lain pun. Kadang menyusahkan. Dia nak bayar ni, tapi dia bunga dia naik menyebabkan dia semakin susah nak bayar. Kebanyakannya pinjaman macam tu. Tambah kalau pinjaman yang lebih besar kerajaan pun semua, setengah tu duk bayar bunga saja, pokok tak bayar pun. Hanya bayar bunga saja. Tak habis-habis lagi. Hutang apa? IMF, hutang dunia kan. Ni contoh Indonesia ke siapa kan, masa krisis ekonomi dulu pinjam berapa ni bilion dolar, tapi sekarang tak habis bayar. Sebab tak ikut hukum Islam kan. Yang pinjam pun salah. Dah tak ada, masa tu mungkin susah kan. Tengok dia punya bunga dia naik tu semua, hanya bayar bunga sahaja, pokok tak habis lagi. Sampai bila tak habis. Sebab tu lah tidak ada samhan fi idza qada wa samhan idza qada. Kalau ikut hukum Islam, permudahkanlah jika dia nak membayar hutang tu. Ni kata hutang pun 50, nanti bayar 100 nak. Kalau kata lambat lagi tambah. Dia dah susah juga nak bayar pun. Lagilah teruk. Tak habislah kan. Maksudnya kata musannif, hadis ini mengarahkan kita kepada meninggal tabiat kebingisan dan bengkeng. Bengkeng ni kalau yang apa? Belah Terengganu tu kata bengkeng. Bengkeng maksudnya cepat marah. Kalau nak apa, jual nak dia berniaga kan, orang main kata cepatlah nak beli apa, kan, lambat sangat orang lain nak beli lagi, tak mau beli balik. Kata no. Ataupun kita nak beli ni kan, lambatlah punya haram jadah, ayam udah tadi lagi sejam dah ni, tak sampai lagi. Lepas tu dia pergi ke dalam, dia sepak kerusi tu, sepak. Dia pergi tengok. Tidak samhan idza ishtara. Kalau ada lah macam ni banyak. Dua-dua lah kena jaga. Kemudian hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ila Allah ta'ala aqallukum tam'an wa akhaffukum badana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ila Allah aqallukum tam'an wa akhaffukum badana. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, terlebih dikasihi kamu, ahabbukum ilallah ta'ala, di sisi Allah, ialah yang mana aqallukum tam'an, bukan aqallukum tam'an, aqallukum tu'man, aqallukum tu'man, iaitu yang terlebih sedikit makan. Yang terlebih sikit makan, aqallukum
ta'man wa akhafukum badana. Yang terlebih sedikit makan, yang makan pun sikitnya, makan sekadarnya. Kalau makan buah nasi tu, kalau ikut yang ilmu apa, yang kedoktoran kan, dia kata ni, satu ni, segenggam ni, ikutlah genggam kita bersama kan. Nasi banyak ni kan. Lepas tu ikan lagi sikit, lagi kan seekor kan. Lepas tu sayur kena banyak. Sayur banyak tak apa. Nasi, lepas tu ikan. Nasi pada ikan sikit lagi pada nasi. Daging kan. Lepas tu sayur tak apa banyak. Makanan yang berminyak kena kurang. Makanan yang tinggi gula kena kurang. Macam-macam lah kena jaga. Kalau kita tak jaga, kita kata makan bila nak mati juga. Lagi hidup ni kan, makan lah. Wa akhafukum badana, dan paling ringan. Yang mana terlebih ringan badannya. Wa akhafukum badana, yang terlebih ringan badannya, ataupun kurus lah. Taklah kurus sangat. Kurus sangat pun tak ni elok juga kan. Nampak kering kan. Bagilah ada isi sikit. Katakan apa? Sederhana lah badan tu. Tak gemuk sangat, taklah kurus sangat. Kalau kurus sampai tak larat, tinggal tulang dan kulit tu kan, nak buat apa kan. Ni pasal tak pergi surau masjid ni. Tak larat lah kan. Tak makan lah demam apa semua, tak makan. Tak boleh juga, kena makan juga. Maksudnya Nabi kalau ikut ni, Nabi makan sebelum kenyang. Makan kita ni janganlah sampai kenyang sangat. Ni dah kenyang lah ni nak tambah lagi. Tambah 2-3 kali. Kadang tu setengah tu makan kan, tengok timbun penuh. Rumah kenduri kan. Dia makan hak makan tu pun tak apalah. Debuh timbun apa semua. Yang ayam, gulai, sayur apa semua. Lepas tu dia makan, dia cekok benda tu, sumbat. Kata tu dia makan kan. Yang tak makan apa hari ni, 2-3 hari juga. Orang tengok pun terkejut. Tu nampak apa? Kita janganlah gelujuh sangat makan. Saya kira boleh tambah balik kan. Kelapa yang kita himpun banyak macam tu nampak tak elok. Buh sikit dulu. Baru habis tu tambahlah nak tambah. Ni kita buh banyak lagu tu, apa tu? Kita kenyang sangat. Kita duduk tersandar macam tu. Kata ni bersepa ni. Apa nak menyawa tak lepas lah. Kenyang sangat. Tu lah. Aqallukum ta'man. Paling apa? Lebih sedikit makan. Padahal Nabi orang yang paling sikit makan. Sahabat Nabi berperang apa semua makan sikit ni. Kadang sehari tu 3 biji kurma. Lepas tu minum air kosong ataupun minum air susu lah. 3 biji kurma dengan air susu. Cukup kita makan tu. Makan tu rasa kurus juga. Nak kurus senang kalau bulan puasa kan. Kata apa? Makan saur tu 3 biji kurma, air kosong. Buka puasa pun 3 biji kurma, air kosong. Sebulan. Rasa turun badan. Lagi satu kita jimat. Tak habis duit sangat. Kurang makan. Kalau bulur makan, kata ya Allah kan. Tapi Malaysia ni banyak makanan kan. Jarang kita tengok orang yang kebuluran. Kalau orang yang miskin kalau ni pun masa dia ada makan. Seorangnya ikan masin, telur apa semua tu ada. Dia tak lapar sangat. Nabi pernah dia tak makan sampai 3 hari. Lalu diikat perutnya dengan batu. Ikat. Pasal takut masuk angin. Ikat dengan 3 ketul batu masa perang Khandaq. Perang Khandaq tengah 2 kali inilah parit yang luas. Kali parit dalam tak makan tu 3 hari lah. Dia boleh tahan kan. Kita sehari pun tak makan, pingsan habis dah. Nak korek lubang, nak korek parit tu.
Sahabat ada mengadu, kata sehari tak makan, wahai Rasulullah. Mengadu kat Rasulullah kan. Rasulullah kata tak apa, Rasulullah angkat baju dia, tengok ada 3 ketul batu diikat di perut Nabi. Lepas tu kata, ni pasal apa ikat macam ni? Ni maksud aku tak makan 3 hari. Ni kamu baru sehari. Lepas tu ada seorang sahabat tu, mana kata, dia pergilah tengok rumah dia. Ada tengok ada apa kan. Orang Ansar lah Madinah tu. Dia pergilah rumah dia tengok ada apa nak jamu makan Nabi kan. Lepas tu dia tengok ada lah kambing seekor. Taklah besar sangat, kurus juga. Kambing kecil kan. Lepas tu dia kata, baguslah ada seekor kambing. Lepas tu dia kata, kat bini dia pegang kambing ni nak sembelih. Lepas tu bini dia pegang lah 2 orang kan, sembelih dia. Okay, dia kata, ni buatlah gulai ke, lepas tu buat roti kan, cicah. Tak apa, aku nak panggil Rasulullah, kambing bersekok ya. Lepas tu dia pergi lah, Pipi jumpa Rasulullah. Lepas tu Rasulullah, dia jumpa Rasulullah, ni ada kenduri sikit ya, kambing sekok ya. Panggil Rasulullah, pergi lah kan, seorang kata. Lepas tu janganlah ni kan. Lepas tu dia kata, malam ni main lah rumah, kata tak apa-apa kan, main seorang lah ya. Kambing bersekok. Lepas tu Rasulullah bangun, dia buat apa? Rumah. Dia kata, wahai sahabat sekalian semua, ni ada seorang hamba Allah ni kena buat kenduri ya. Malam ni kita bakal ramai-ramai lah pergi rumah dia insyaAllah ya. Semua ni pun bakal tak makan ya, sehari tak makan. Lepas tu dia kata, ya Syekh, lepas tu orang kata, tu dia habis lah ni ya. Panggil Nabi seorang lah, dah dalam kambing berkecil sekok tu yang orang Arab pun makan banyak kan. Sekok kambing tu pun 4 orang ke 5 orang ambil ni. Lepas tu dia kata habis lah. Dia pun lari balik rumah. Dia kata, ni jenuh lah kita cerita kat bini. Dia kata, awak ni aku ni pergi panggil Nabi seorang lah, betul? Ni dah pergi panggil semua yang ada kat situ lah. Berapa orang? 1000 orang lah. Allah tak apalah. Lepas tu Nabi sendiri kata, Nabi kan cakap macam tu, Nabi lah, tak apalah kalau Nabi cakap macam tu, mestilah ada sesuatu. Lepas tu Nabi pun pergi lah malam tu. Nabi pergi kat dapur. Lepas tu Nabi kata, roti tak di situ, gulai tu jangan angkat ya. Aku sendiri kabur. Lepas tu bubuh dah, seorang mai bubuh ambil roti. Lepas tu bubuh gulai kan, ambil roti, ambil gulai, sampailah 20,000 orang tu, sampai habis semua. Semua dapat makan sampai kenyang apa semua, habis dah. Last dia balik. Lepas tu Tuan tu kata, hai, macam ni sekok boleh cukup no? Dia heran, kata tak apalah. Lepas tu Rasulullah pun makan sekali habis, semua angkat balik dah. Kau tu dah angkat dia punya periuk lah. Tengok, angkat tudung tengok, gulai masih lagi penuh, roti pun ada lagi. Kita macam mana boleh jadi macam tu? Itulah mukjizat Nabi. Tapi kita ni ada buat macam tu lah hak tak cukup tu. Jangan nak try tengok kan. Kita nak try tengok lagi habis. Itulah Nabi juga kurang makan. Nabi ada lebih kurang 11 orang bini. Tapi pernah bini Nabi 3 bulan mereka rumah tak berasak, dapur tak berasak. Rumah tak berasak, dapur tak berasak. Maksudnya 3 bulan dah tak masak. Mungkin mereka makan kurma ke apa kan, mereka tak masak lah. 3 bulan dah. 11 orang bini. Kalau kita 3 bulan tak masak lagi ada lah. Nak pergi report lah, tak boleh dah ni 3 bulan dah ni. Makan apa budak ni, sapi dia buat roti ke apa kan, pergi report. Siapa tak makan dah ni.
Pilihan makanan berlambak semua tu dia yang boleh masak kan. Lalu ni memang dah tak ada makanan 3 bulan. Lepas sampai Nabi kata, ikutlah siapa nak ni kan. Siapa yang nak bercerai ke, nak minta bercerai ni lah, boleh lah kan. Seorang pun tak ada minta bercerai, dia kata tak apalah. Dia sanggup hidup sehidup semati dengan Nabi, walaupun tak ada makanan pun. Makan bila buah kurma yang sejuk pun 3 bulan kan. Tak ada makanan, tak ada roti. Yang nak ni makan. Sampai tu dia pun bersabar ni. Kalau kita kan, tak ada makan sikit pun semua ni. Berapa sehari 2 ni pun ingat kampung kan. Cerita mak mentua, cerita habis dia beradik pun semua ni. Tak ada buat makan pun semua kan. Macam-macam lah. Itu beza ya. Anak Nabi sendiri, Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali sendiri pun pernah berhari dia tak makan ya. 3 hari kot. 3 hari tak makan. Sampai kata ni lah, Nabi berdoa kepada Allah, wahai Allah, adakah tunanku ni akan mati kebuluran? Adakah pada zuriat aku ni, tunan aku ni akan mati kebuluran? Lepas tu ada malaikat kata, adakah engkau nak aku turunkan satu gunung roti sebesar gunung Uhud ni? Turun. Dia kata, bukan nak macam tu, tapi aku nak dia kata keturunan aku ni tidaklah lapar sangat, tidak kebuluran. Sampai tahap macam tu lah Nabi berdoa. Sayyidina Fatimah sendiri kan, Sayyidina Ali pernah tak cukup makan, sampai tak ada, sampai tak larat nak berjalan pun semua, tak ada makanan. Tapi tak bercerai pun, tak apa ni pun. Jodoh panjang kan. Tengah tu sikit-sikit tu pun nak ni dah, bercerai pun semua kan. Jodoh jugalah tu. Tapi dah boleh bersabar pun semua dengan semua tu. Sedikitnya makanan. Kalau kita nak tingkatkan takwa kepada Allah, makan kena sikit. Dengan makan banyak. Qillatu ta'mi wa qillatul manami wa qillatul kalami. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bercakap. Sedikit makan dengan banyak sangat. Biarlah kata diet pun yang nak sakitnya kita kan. Lebih gula, lebih ni kan. Mudah-mudah makan pulut pun semua tak jaga. Semua makan. Lah kali main umur lah 30, lebih 40 lah. Allah ada kecil manis dah. Main dah tinggi dah. Awak ada macam ni awal sangat no. Dah ada tak jaga makan pada awal. Kalau jaga makan pun nak main sakit juga kan. Tapi ikhtiar tu kita ada. Jaga tu. Kan Nabi sendiri pun kurang makannya. Pernah sampai 3 hari tak makan. Wa akhaffukum badana. Apabila kurang makan, maka berat badannya pun kurang. Berat badan dia pun kurang. Tengah tu kata dia kurang makan tapi badan pun macam jenis gemuk kan. Makan sikit je tak tahulah tu. Mungkin apa kandungan lemak badan dia kan. Payah nak turun. Tapi ada cara dia, kalau kita kurang makan rasa dia turun juga sikit kan. Apabila kita kurang makan, maka badan kita pun akan ringan. Badan kita pun akan kurus. Ataupun taklah gemuk sangat. Sederhana. Kalau kurus sangat pun payah juga. Ni umat Islam ni macam mana ni semua kurus ni. Nak perang pun macam mana nak jadi hak kuat kan. Umat Islam yang kuat. Makanan tak cukup pun semua zat. Makanan berzat tak ada. Tak boleh juga. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu ambil upah daripada mereka itu, ambil bekerja, adalah yang al-qawiyul amin, orang yang kuat dan orang yang amanah.
Yang kuat bertenaga mestilah mempunyai zat. Bertenaga bukan hanya zahir saja, batin kita pun kena kuat. Zahir dan batin kita. Kita makan, niat kita nak buat ibadah. Bukan kita makan tu kata makan lagi sihat, bolehlah nak buat apa-apa kan. Niat kita buat ibadah tu dapatlah pahala kita makan tu. Kerana kalau kita lepas kita mati, itu mana kita makan lah. Ni mai tu mati dah apa semua. Cuba suap nasi apa semua makan lah. Kadang nazak tu pun ni nak minum air kan, tak mau dah. Nak makan apa? Ayam goreng, chicken chop, laksa apa semua tak marah. Masa tu kita hanya kata Allah, Allah, la ilaha illallah. Maka masa tu tak ingat dah nak makan dah. Masa mati nak makan apa? Tak ada dah makanan. Ni makanan kita, makan rohani, amalan kita. Sekarang ni kita banyak lebih makan makanan. Lebih yang kata kepentingan zahir, sampai kata batin kita tu kurang. Apabila kita banyak makan, kita rajin tidur. Tidaklah. Tu kata lepas makan jangan kita tidur terus. Kena berjalan 40 langkah, pusing kan. Ataupun kita duduk dulu. Berjalan pun bagus juga. Biarlah pusing ni. Jangan kita tidur terus. Kalau kita tidur terus, makanan itu kadang dia tak hadap lagi, tak apa semua. Kita tidur akan jadi lemak. Lemak banyak ada kumpul ni di bawah kulit kita, di bawah perut kita, muka kita pun nampak ni besar sebab lemak banyak. Apabila kita aktif apa semua, kalau ni dan pergi metabolisme kan, metabolisme badan kita tinggi, maka dia bakar lemak banyak. Bila bakar lemak banyak, badan kita tak jadi besar sangat, tak jadi gemuk sangat. Sederhananya. Sebab kita rajin bergerak, aktif badan kita, metabolisme tinggi. Kalau kita metabolisme rendah, kita pun kurang bergerak, tak bergerak pergi mana-mana, duduk banyak, menyebabkan lemak banyak. Kalau kita badan kurus pun, kemungkinan lemak kita tu duduk di dalam darah. Sebab tu boleh jadi darah tinggi. Sebab lemak dalam darah tu dia jadi pekat. Bila pekat dah naik darah tu. Tu pun bahaya. Orang kata apa? Hypertension kan. Tekanan darah tinggi, high blood pressure. Tekanan darah tinggi kan. Sebab lemak dalam darah. Saluran darah kita tu, bila lemak dia jadi sempit. Sempit dah. Inilah tolak dia punya laju darah tu. Itu jadi darah tinggi. Sebab berpunca daripada makanan. Dan selalu juga kita kena amalkan makanan yang boleh cuci perut kita, cuci usus kita. Ini antara makanan yang sunnah tu antaranya adalah ni, daun sana kan. Tahu daun sana? Air daun sana tu rebuh dah, buat yang teh apa semua tu minum. Sehari segelas kan. Sebab daun sana ni banyak faedah dia. Dia boleh cuci usus kita, yang kotor-kotor apa semua, cuci darah kita. Kena terus yang teruk tu kena banyak juga lah minum. Tiap-tiap hari kena minum. Kalau yang tak teruk tu mungkin seminggu tu selang-selang lah minum. Itu yang kita boleh amalkan lah. Di antara yang lain adalah senaman. Jangan banyak sangat tidur. Kalau makan tu jangan tidur terus. Itulah kena jaga pemakanan kita. Barulah ibadah kita boleh jadi sempurna, boleh jadi elok apa semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.